Kita memang senang kena orang gigit ni. Dia betul dia kalau masuk ni. Jangan pakai semak hitam. Baju pun sama orang ikut kan. Kita dah pakai ilmu kebal kan. Kena sokok. Kita dah pakai ilmu kebal. Korang tak nampak ke? Phone bergerak. Aku duduk bawah tu. Nyamuk. Bailo. Rumah aku. Banyak Parti simen. Banyak kali aku. Nampak bergerak sikit. Rompuk. Dia kata. WC. Saya kat sini. Saya tak boleh WC. Tak ada pun. Cuba korang perhatikan. Betul-betul kat sebelah kiri ada macam gelombang. Gelombang apa? Babi ni. Aku boleh buat sini tak? Boleh. 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 Jaga orang. Kau macam kau masuk orang. Kau buat lima orang. Sambil makan macam tu. Kau jauh sikit lah. Ada gelombang magnet. Mana? Macam mana tahu gelombang? Saya tak nampak lah korang. Aku rasa. Okay, so Assalamualaikum dan bertemu kembali di Syawal 2 channel. Okay, jangan lupa like, share dan juga subscribe. Okay, hari ini Jaga orang. Kau macam kau masuk orang. Kau buat lima orang. Sambil makan macam tu. Kau jauh sikit lah. Ada gelombang magnet. Mana? Macam mana tahu gelombang? Saya tak nampak lah korang. Aku perasan tak ada apa-apa cawan sangat tu. Ada benda datang. Kalau cicak tu kan ada benda. Ada makan terbang. Cak buang lah anjing. Betul bijak. Anjing tadi dah nyala. topik hari ini yang seperti mana hari ini saya akan membuat satu pembaharuan baru, iaitu tentang bagaimana kita nak mengenali sesuatu perkara sebelum saya masukkan video utama saya. Okey, so sebelum tu saya akan memberikan introduction apa itu bunian ataupun lebih dikenali sebagai makhluk gaib. Kita harus percaya kepada kehadiran mereka, tetapi itulah banyak orang yang bercakap angkuh, bongkak dan riak sewaktu masuk ke kawasan yang baru. Okey, di sini saya nak kongsikan sikit apa itu bunian. Okey, bunian apa yang saya faham ataupun apa yang korang faham, iaitu bunian itu adalah dalam kalangan jin. Dikategorikan salah satu antara makhluk Allah, ciptaan Allah, dan diperbuat daripada cahaya. Manusia macam kita ni dibuat daripada tanah. Mereka seperti mereka pun berkeluarga. Okey, mereka pun beranak pinak. Okey, mereka pun makan, minum seperti biasa, okey, melakukan proses-proses perkahwinan, okey, lepas tu dan mereka pun tidur seperti manusia juga, tapi mereka cahaya sama seperti malaikat, tetapi mereka tidur, malaikat tak tidur. Okey, jadi macam mana kita nak tahu? Okey, saya nak ajar sikit lah, bukan saya nak ajar, saya nak kongsikan sedikit bagaimana kita nak mengetahui satu tempat itu ada bunian ataupun tidak, ataupun kita nak tahu kawasan tu kawasan bunian ataupun tidak. Okey, yang pertama sekali, yang ni saya dapat daripada sumber-sumber yang boleh dipercayai, okey, daripada seorang ustaz daripada YouTube. Okey, yang pertama sekali daripada buluh kuning. Buluh kuning tu bermaksud kawasan tu dia ada buluh kuning, dan buluh tu dia macam cantik. Dia cantik tu maksudnya dia macam kawasan-kawasan tu dia tak ada daun-daun yang
yang luruh, maksudnya daripada daun pokok buluh tu, dan dia bersih, sentiasa bersih, dan ruas dia lebih kurang panjang ni, lebih kurang ruas buluh tersebut lebih kurang panjang ni. Dia tak panjang sangat macam buluh lemang, dia tak pendek sangat, dia tak panjang, dia dalam sedang-sedang dan cantik buluh dia dan unik buluh dia. Itu antara tanda-tanda, itu kawasan pintu gerbang, pintu masuk ke alam bunian. Itu yang pertama. So yang kedua adalah lenturan pokok buluh, ataupun mana-mana pokok dia akan melentur seperti berbentuk gerbang, ataupun dia akan lentur. Dia unik lenturan dia. Kalau korang nak tengok, nanti saya ada video, nanti korang boleh tengok dia punya gerbang tu sangat cantik. Dan juga kalau diperbuat daripada pokok-pokok tu, dia ada pokok pokok tapi dia tumbuh cantik, dia macam gerbang, exactly macam pintu masuk. Dan kalau korang masuk, yang tu di lain cerita lah. Itu kalau nak masuk, boleh nak masuk, kena ada ilmu dia, kena bagi salam, kena baca surah tertentu, dan dalam tak silap saya, kena dalam surah jin kena bagi salam dengan cara macam tu, dia akan masuk. Dan korang kena tahu juga, kena ada ilmu nak keluar balik pun kena tahu juga. Okey, kalau tak masuk dalam tu okey, sebab mereka berbeza unsur, mereka cahaya, kita tanah. Okey, yang berikutnya adalah belakang air terjun. Biasanya kawasan air terjun ataupun belakang air terjun belakang tu akan ada kawasan bunian ataupun kawasan-kawasan air terjun, ataupun kalau nak cek air terjun tu yang mana satu, ataupun korang boleh cek dekat sungai. Ikan tu jinak sangat. Okey, kalau korang boleh tengok, saya pernah ada pengalaman, nanti saya kongsikan pengalaman dia. Ada sungai, sangat jinak ikan dia, di mana ikan udang dia memang sangat jinak, tetapi pada keesokan selepas kami berkemping, yang tu dekat kawasan kamp Pantai Merdeka, memang situ kawasan bunian, ada sungai, dia ada ikan, dia ada udang. Kita boleh sentuh udang tu, kita boleh sentuh, begitu jinak. Dia ada ketam, kita boleh main dengan ikan-ikan tu berlari-lari sekeliling kita. Tapi tanpa disedari, kawasan tu ada seorang bunian. Seorang bunian, dia, saya tak tahu nak bahasa diri bunian, seekor bunian ke seorang, saya anggap seorang lah. Okey, dia macam manusia, saya panggil seorang. Seorang bunian, dia berdiri. Satu bunian ni dia berdiri di atas satu tangki air yang ketinggian lebih kurang dalam 5 meter. Tangki air, dia berdiri atas tu dengan berjubah warna hijau. Sama ada dia berjubah hijau keseluruhan ataupun warna putih. Okey, itu antara ciri dia lah. Okey, yang berikutnya adalah kawasan itu, kawasan hutan tu dia macam bersih. Bersih tu bermaksud macam ni pokok. Okey, korang boleh tengok kawasan tu. Okey, dia ada satu pokok besar. Okey, bawah tu dia takkan ada daun. Sepatutnya ada daun, tetapi dia tak ada daun, dia kosong. Biasanya ada lubang kat tengah pokok ke. Okey, ada lubang pokok, korang tahu kan, pokok dia ada lubang kat tengah tu. Biasanya kawasan-kawasan macam tu lah. Dia sekitar-sekitar situ. Maksudnya kawasan tu adalah kawasan perkampungan. Itu adalah pintu masuk ke kampung dia. Jadi banyak kisah. Kalau kisah pasal bunian ni terlalu panjang, jadi saya pendekkan sebab saya nak masuk kepada jalan cerita paranormal di kawasan bunian. Okey, lepas tu, okey, yang berikutnya adalah bagaimana kita detect. Yang terakhir adalah, itu adalah kawasan bunian, mereka menunjukkan diri sendiri. Itu jarang sekali. Maksudnya mereka akan memberitahu kepada orang-orang tertentu, orang-orang terpilih sahaja. Kadang-kadang mereka akan tunjuk, mereka bagi hint, sama ada dalam mimpi ataupun didatangi dalam mimpi, ataupun mereka akan datang sendiri. Macam contoh, one of my friend, dia punya abang OKU. Lepas tu bunian tu ajar solat ke abang dia. Okey, abang dia tak pernah tahu pasal solat, tiba-tiba boleh tahu solat, boleh baca Al-Quran. Itu antara kisah lah, nanti saya kongsikan. Banyak kisah-kisah bunian ni yang agak related, dan kisah orang hilang disebabkan bunian, bercakap besar dekat Broga Hill. Okey, banyak lagi kisah-kisah pasal bunian ni, sebab mereka tak suka orang yang bongkak, takbur, cakap macam masuk hutan. Kita kena menghormati hutan, sebab hutan tu dia ada penjaga-penjaga lain. Saya tak kata macam orang kata apa, jangan terlalu taksub, sebab nanti dikatakan terlalu, kita masuk kategori syirik. Okey, jangan terlalu taksub. Maksudnya just biarkanlah mereka. Okey, so kisah paranormal ni, okey, saya nak sentuh kisah paranormal ni. Dalam paranormal ni saya nak memberitahu bahawa antara ada 5 kejadian aneh yang berlaku sepanjang video tersebut direkodkan.
Okey, yang pertama sekali apabila saya masuk ke kawasan tersebut, ini adalah kawasan peninggalan, iaitu kawasan tempat tinggal yang disediakan oleh pihak kerajaan kepada TNB di seksyen 13. Dia berhampiran dengan perpustakaan Shah Alam. Okey, kalau nak pergi sana boleh nak pergi, tapi saya rasa dah tutup dah sekarang. Hari itu last time saya pergi 2020 bulan 9 tak silap saya, dah pun tutup tempat tu. Dia dah buat pembinaan dan ada kondo tak silap saya lah, tapi dah tutup dah. Okey, kawasan-kawasan tu dah tutup dah, wallahu alam lah. Okey, apa yang terjadi tu saya tak tahulah. Okey, jadi ke arah masuk ke sana, dan masa tu kami buat paranormal, alhamdulillah dapat melihat pintu gerbang bunian lah. Okey, di situ memang nampak real, dan ada seekor ular, yang ular sawah, dia melingkar atas pokok tu. Dia macam memberitahu itu korang tak boleh masuk. Ular tu saya tak nampak. Ular tu ular kait. Jadi orang yang nampak ni adalah one of my friend. Dia nampak ada seekor ular atas pokok tu. Saya kata mana ada pun. Lepas tu bila tengok dekat pintu gerbang tu, dia ada satu gerbang yang cantik. Sangat cantik. Memang kalau saya dapat record, saya rasa jadi biasanya dalam kawasan tu dia ada seekor ular. Seekor ular yang kiranya hanya orang boleh nampak, dunia gaib sahaja dapat melihat ular tersebut. Jadi saya tak dapat lihat. Jadi dia memang ada pintu gerbang yang sangat cantik. Pintu gerbang tu dia, kalau nanti saya ada video, saya akan tunjukkan video tersebut insyaAllah. Okey, so yang pertama kami diganggu dengan bunyi kehadiran tu tak nampak, cuma bunyi pucung. Saya tak tahu sama ada bungkus tu dia bunyi macam tu, saya tak tahu. Okey, sebab dia bunyi macam itik. Korang tak bunyi macam itik. Yang ni pernah terjadi masa kat Tioman. Memang sebiji. Bunyi dia sebiji. Bunyi macam itik. Nanti saya tunjuk video dia. Okey, nanti saya tunjuk dia punya bunyi dia tu. Dia ada bunyi tapi dia tak muncul. Tapi kalau muncul memang saya rasa orang pertama ialah akan lari, insyaAllah lah saya lah ke. So yang pertama sekali dia ada bunyi macam itik. Itik bukan bunyi macam kuek tu, bukan. Dia lebih kurang. Tapi dia bunyi unik sikit. Okey. Itu yang pertama. Yang kedua, saya sendiri diserang oleh satu makhluk. Dia datang daripada pokok besar. Okey, kemudian dia terbang ke arah saya. Masa tu saya tak nampak. Saya tak perasan. Lepas tu dia terbang turun pergi kat saya. And then masa tu saya tengah berdiri, tengah video recording, dan saya tak nampak, saya tak perasan. One of my friend nampak. Dia kata, Syawal. Lepas tu masa saya kata, benda apa? Masa saya tengok tu, dia pergi balik kat pokok tu. Saya tak tahu benda apa. Sama ada burung, mungkin saya fikir positif kot, burung, ataupun mana-manalah, apa-apalah, mungkin burung kot. Tapi saya tak nampak. Okay, so yang ketiga adalah nampak seekor ponti yang di atas pokok besar. Tapi saya tak tahu sama ada korang nampak dalam video tersebut, tapi kami nampak. Saya tak nampak. Kami, tim tu nampak. Kami nampak dia ada atas pokok tu. Okey, itu yang ketiga. Yang keempat adalah pintu gerbang bunian, pintu masuk ke alam bunian. InsyaAllah nanti saya akan ajar bagaimana nak masuk ke okey, saya tak ajar. Okey, bagaimana nak masuk ke alam bunian saya tak ajar, minta orang lain yang lebih pakar lebih ajar. Okey, yang berikutnya, yang terakhir, saya diserang. Masa tu saya kita orang on the way nak balik. Lepas tu tiba-tiba saya macam sakit kepala yang teramat sangat. Dia rasa macam panas, macam nak meletup kepala tu tau. Dia macam berat kepala tiba-tiba. Saya rasa macam saya tak boleh, saya tak dengar apa-apa dah. Orang cakap apa-apa dengan saya tak dengar dah. Saya macam blur. Dia jadi macam tak tahu, I don't know why, tapi apa yang saya nampak waktu tu, ini apa yang saya nampak, ini pengalaman peribadi saya nampak ada seorang perempuan. Okey, ada seorang perempuan duduk kat pokok dan dia melambai kat saya, dan saya senyum kat dia. Saya senyum kat dia, lepas tu tiba-tiba saya sakit kepala. Mungkin senyuman saya tu menyebabkan sakit kepala. Jadi saya pelik kat situ. Jadi saya tak tahu kenapa, apa kaitan ni, saya tak tahu. Okey, itu yang berlaku. Okey, itu jangan lupa. Okey, itu saja. Jangan lupa please share dan juga like dan subscribe. Okay, thank you. Jumpa lagi pada malam esok. InsyaAllah saya akan kongsi lagi video-video yang lebih menarik. Malam ni malam pasal bunian. Okay, saya tak cerita detail sebab terlalu panjang.
Okey, itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.